Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. الله أكبر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-Baqarah 185. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari-hari puasa dan hendaklah kamu mengagungkan Allah di atas hidayat petunjuknya yang telah dikurniakan kepada kamu supaya kamu bersyukur kepada Allah. Sidang hadirin sekalian, marilah kita merafak puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan bermacam-macam nikmat, antaranya nikmat yang luar biasa iaitu nikmat Islam dan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Bijaksana. Pada hari ini kita dikurniakan nikmat lagi. Nikmat dapat menyambut Aidilfitri bersama-sama umat Islam di seluruh dunia. Hari raya kita sambut setelah kita berjaya melaksanakan ibadat puasa Ramadan sebulan penuh. Pelbagai amalan baik, amal-amal soleh telah kita lakukan, sementara amal buruk kita tinggalkan sepanjang Ramadan yang lalu. Di hari kemenangan ini memang wajar untuk kita menzahirkan kegembiraan kita di atas limpahan rahmat Allah dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang hadirin sekalian, puasa Ramadan yang telah kita laksanakan dan hari raya Aidilfitri yang kita sambut sangat berbeza dengan Ramadan dan Aidilfitri yang pernah kita lalui sebelum ini. Kali ini banyak mengajar kita untuk bersikap prihatin terhadap suasana dan keadaan. Sesungguhnya COVID-19 yang tersebar ke seluruh dunia, termasuklah negara kita, telah banyak memberi pelajaran dan pengalaman hidup untuk semua rakyat. COVID-19 mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sesungguhnya kata Allah, kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar, kerana hanya orang yang sabar mampu menghadapi dugaan dan ujian ini. Yaitu orang-orang yang sabar apabila mereka diuji, ditimpa sesuatu musibah seperti ini ataupun bala, mereka sentiasa mengatakan inna lillah, kita hanyalah milik Allah dan kepada Allah lah kita pulangkan segala sesuatu, termasuklah diri kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19, negara kita telah mengisytiharkan perintah kawalan PKP, sekarang PKPB,
Langkah pencegahan ini terkesan kepada semua aktiviti, termasuklah di masjid dan surau, termasuklah sembahyang berjemaah, sembahyang jemaat, ditangguhkan untuk tempoh-tempoh tertentu. Inilah ujian untuk kita mentaati peraturan dan ketetapan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan kita untuk kemaslahan kita, maslahat kita sendiri. Mengadakan perhimpunan berskala besar ketika penularan wabak COVID-19 adalah sesuatu yang menyalahi syariat sekalipun bertujuan untuk ibadat. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kita menyambut Aidilfitri kali ini secara paling sederhana dalam sejarah kita, marilah kita perhatikan salah satu firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Apakah kamu menyangka, wahai manusia, bahawa Allah akan biarkan hanya kamu berkata aku beriman, kami beriman kepada Allah, sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kata Allah, kami telah menguji manusia-manusia umat-umat yang sebelum daripada kamu. Dengan ujian ini saja kata Allah, kami boleh kenal pasti bahawa kamu ini benar-benar beriman ataupun kamu adalah hipokrit, penipu besar. Saudara yang dikasihi sekalian, ujian dan cubaan yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita semua adalah berbeza-beza, bermacam-macam bentuk. Untuk renungan bersama, ada ujian datang berbentuk perintah untuk dilaksanakan seperti Nabi Ibrahim. Itu arahan berbentuk perintah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihkan puteranya Ismail alaihissalam. Ini adalah ujian yang sangat berat untuk dilaksanakan oleh Ibrahim. Di sini kita dapat menilai kualiti iman Nabi Ibrahim alaihissalam yang lulus ujian tersebut dengan segala kesabaran dan ketenangan, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan kita, bukankah banyak perintah Allah dan pelbagai alasan? Bukankah banyak perintah Allah dengan pelbagai alasan kita cari dan berusaha untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf yang kedua. Nabi Yusuf diuji dengan wanita cantik, isteri kepada pembesar kerajaan Mesir yang mengajaknya melakukan perbuatan sumbang. Namun Nabi Ibrahim membuktikan kualiti imannya. Beliau berjaya melepaskan diri daripada godaan wanita tersebut. Nabi Yusuf telah lulus ujian tersebut. Ada ujian yang datang dalam bentuk musibah, seperti yang ditimpa penyakit berbahaya, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam, penyakit yang sangat dahsyat. Beliau diuji Allah dengan penyakit yang sangat buruk, tiada sebesar lubang jarum pun pada bahagiannya yang selamat daripada penyakit kecuali hatinya sahaja yang tidak ditimpa penyakit. Seluruh keluarganya melarikan diri daripada kecuali isterinya sahaja yang turut setia menemaninya sehingga bila-bila. Derita penyakit yang ditanggung oleh Nabi Ayub alaihissalam selama 18 tahun. Sakit 18 tahun. Tetapi Nabi Ayub berjaya membuktikan kekuatan imannya, tidak merasa penderitaan penyakitnya itu. Ujian yang kita hadapi pada masa musibah COVID-19 ini rasanya masih jauh berbanding dengan apa yang dilalui oleh Nabi Ayub alaihissalam. Saudara-saudaraku sekalian, harus kita akui bahawa segala musibah dan bala yang menimpa kita, yang berlaku ini adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerosakan, kemusnahan, bala malapetaka yang menimpa, sama ada di daratan ataupun di lautan, ini adalah disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kerana Allah mahu mereka merasakan sesetengah akibat daripada perbuatan yang mereka lakukan, agar mereka kembali kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa, kerosakan yang berlaku di daratan maupun di lautan, atau di mana saja, bukan berlaku begitu saja, atau berlaku secara kebetulan ataupun fenomena alam, atau saja-saja nak berlaku, malah dia berlaku adalah berpunca daripada perbuatan manusia itu sendiri.
Semuanya berlaku dan terjadi kerana manusia, kerana kita selalu melakukan dosa dan maksiat. Kita jauh daripada petunjuk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan menimpa musibah kecuali kerana adanya perbuatan kederhakaan kepada Allah. Allah tidak akan menarik balik, mencabut kembali musibah kecuali kita sanggup kembali dan bertaubat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah hilang segala musibah. Kenapa iblis dilaknat Allah? Kita tahu iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan daripada rahmat Allah, diusir dari syurga. Kenapa? Tidak lain kerana maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis telah menderhaka kepada Allah, ingkar kepada perintah Allah, maka dia diusir keluar daripada syurga. Kenapa Allah mencurahkan air hujan dari langit sehingga banjir menenggelamkan umat Nabi Nuh alaihi salam? Kalau bukan kerana maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala, tidak mau kembali kepada ajaran Nabi Nuh. Kenapa Allah menghancur dan memusnahkan umat Nabi Hud? Kalau bukan kerana maksiat terhadap Allah. Kenapa kaum Samud menerima azab siksa yang sangat pedih? Kalau bukan kerana maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Nabi Lut hancur musnah, bumi diterbalikkan kalau tidak kerana maksiat terhadap Allah. Lantaran itu, di negara Mesir, di bawah pemerintahan Fir'aun, dia dilanda ribut taufan yang sangat dahsyat, hama, belalang, tersebarnya kutu, katak, darah, kalau tidak kerana maksiat terhadap Allah. Inilah bala yang diturunkan. Lantaran itu, marilah kita bermuhasabah diri. Hentikan perbuatan ketidakadilan dalam masyarakat. Hentikan perbuatan rasuah, suap menyuap. Hentikan perbuatan zina, pelacuran, rompakan, riba. Hentikan hasad, dengki, iri hati, buruk sangka, perbalahan dan perkelahian yang berpanjangan sesama sendiri. Ingatlah, sesiapa sahaja yang meninggalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut jalan yang lain, maka mereka berarti mengikut tren orang-orang yang sesat, yang sudah pasti akan menemui kehancuran, kekacauan dan kemusnahan. Tak kala kita terjerumus dalam lembah perbuatan keji, dosa dan maksiat, atau menzalimi diri sendiri, maka bersegeralah kita bertaubat, beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Pengampun lagi Maha Penyayang. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin as-sa'ilin al-ghanimin al-muqbilin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi as-salihin. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله معيد الجمع والأعياد وجامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا تضاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم حق تقواه وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Al-Imran 123. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, wahai umat Islam, wahai orang beriman, untuk mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu tidak cukup bilangan, tidak cukup alat kelengkapan untuk peperangan. Tapi Allah tolong kamu, Allah menangkan kamu. Oleh itu, kamu kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu dapat bersyukur kepada nikmat yang Allah kurniakan, iaitu kemenangan kepada kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Allah sekalian, di hari kemenangan ini, sambutan Aidilfitri tetap terasa kemeriahannya, sekalipun dengan adanya norma-norma baru dalam yang harus dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Keterkesanan kita dalam amalan ziarah
Keterbatasan kita dalam amalan ziarah, menziarahi antara satu sama lain, bukanlah satu erti bahawa kita semua tidak lagi saling ingat mengingati. Kita dilarang berziarah. Ada banyak kaedah lain untuk kita menzahirkan ucapan, menghulurkan kemaafan dan mempertautkan ikatan kasih sayang. Tradisi ini tidak harus terhenti, akan tetapi dalam suasana yang sedikit berbeza pada tahun ini. Semangat hari raya itu terletaknya pada pertambahan ketaatan kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, tidak kiralah bagaimanapun situasi yang kita sedang hadapi di saat ini, ia tetap tidak akan menghilangkan seri kemuliaan Aidilfitri, keseronokan kita menyambut hari raya pada hari ini. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, sebagai tanda kasih kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita untuk mencapai kemanisan iman dan Islam dalam kehidupan kita sehingga ke hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan selawat dan salam ke atas baginda junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat baginda yang akan kita dambakan akan dianugerahkan pada kita di hari kepada diri kita di negeri akhirat kelak nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati wa an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ahyina fid dunya mu'minina ta'i'in. Allahumma tawaffana muslimina ta'ibin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibn Al-Marhum Sultan Badlishah Sultan Biwilayati Qadah Darul Aman, wa kadzalika wali ahdih duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah Ibn Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin wa jami'ul usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum likulli ma tuhibbu wa tardah wahfadhhum min syarril asyrar. Allahumma ihfaz biladana min kulli su'. Allahumma ihfaz biladana min kulli su' wa waba'in ya Allah. Allahumma a'idna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-amna wal aman. Allahumma inna nas'aluka al-amna wal aman fi kulli hinin wa zaman. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil iman wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma wa 'afuwan 'inda al hisab wa amanan min al 'azab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.